lebih lagi lah selepas ni. Okey, ini dia bagaimana pengendalian ujian Stephen ni dijalankan. Okey, kita ada satu laptop dan kemudian ada satu finger reader yang macam kita pergi kat bank tu kan, letak jari kat situ. So dia akan membaca titik-titik saraf yang berada di hujung saraf ni lah. Okey. Dan kemudian diterjemahkan sebagai rumusannya dan dikeluarkan rumusannya itu, keluarlah result dia, iaitu sama ada personality kita sensing introvert ataupun sensing extrovert, thinking introvert ataupun thinking extrovert, kemudian ada intuiting introvert ataupun intuiting extrovert, feeling introvert ataupun feeling extrovert, dan insting. Sama ada antara 9 personality tu dia akan keluarlah resultnya salah satu. Okay. Alright, dan seterusnya kita kena, seterusnya adalah kita mengenali sejarah. Kata orang tak kenal maka tak cinta tadilah kan. Jadi sejarah Stephen ni bermula dengan ditemui oleh Pak Farid Poniman, iaitu pada tahun 1999. Founder dia berasal daripada Indonesia lah. Bersama Indrawan Nugroho dan juga Jamil Azaini. Itu mereka adalah antara top 10 trainer di Indonesia dan sudah dikaji lebih daripada 21 tahun dan juga sudah diterapkan dalam dunia training and consultancy. Cubic Leadership di antara top 10 training provider di Indonesia dan diperkenalkan di Malaysia sini oleh Datuk Dr. Bahar bin Haji Nordin lah. So yang ni adalah Indrawan Nugroho, ini Jamil Azaini, yang ni adalah founder Stephen tu sendiri, Farid Poniman, dan ni adalah Datuk Bahar Haji Nordin. Okay, so kalau tuan-puan boleh search juga nama-nama sekian, memang mereka di antara trainer dan juga trainer yang top lah di Indonesia. Okay. So hasil research Stephen, sebenarnya pakar-pakarnya di Malaysia pun ada terlibat dalam kaji selidik kepada alat ujian Stephen ni. Okey, di antara pakar yang terlibat adalah Profesor Dr. Muhammad Zain bin Nordin daripada UPSI, kemudian Dr. Wan Muhammad Suhaimi Muhammad daripada UKM, Dr. Wan Syahrazad daripada Wan Syahrazad Sulaiman daripada UKM, dan apabila diuji, sudah dibuktikan dan diuji oleh pakar tersebut dan hasilnya menunjukkan reliability ataupun kebolehpercayaannya yang baik dan tinggi, iaitu koefisien alpha dia adalah 0.8. Kalau dalam sastra ataupun dalam pengajian social science, 0.6 pun dah tinggi. So kira 0.8 itu adalah sangat boleh dipercayai lah. Koefisien alpha dia 0.849. Okey. Berikut adalah Profesor Dr. Muhammad Zain Nordin daripada UFSI, Dr. Suhaimi Muhammad daripada UKM iaitu Fakulti Pembangunan Manusia. Okey, Dr. Wan Syahrazad daripada UKM juga Pembangunan Manusia. Okey. Ini kumpulan pengaji Stephen di Malaysia lah. Alat tu dites dan kemudian dia dapat resultnya, validity dan juga dia punya reliability lah. Okey. Dikaji lebih daripada 21 tahun, lebih daripada 21 tahun, daripada tahun 99 sampai sekarang dah 23 tahun kan. Kemudian dah diterapkan dalam dunia training and consultant dalam Cubic Leadership tadi. Dan saat ini ketepatan Stephen itu sangat tinggi lah, 0.8 tadi reliability test dia. Okey, dan peserta ujian Stephen ni dah lebih daripada 1 juta orang. Di Indonesia memang dah berkembang dah sebenarnya kan. Di Malaysia pun sebenarnya start tahun 2010 Datuk Bahar bawa ke Malaysia, sampai sekarang pun dah beribu-ribu orang lah yang mendapatkan khidmat Stephen ni dan membuat ujian personality test lah bersama Stephen. Okey, daripada 1 juta orang ni 95% daripadanya akan berkata betul lah macam diri dia. Karakter-karakter yang disebut-sebutkan ni memang betul diri dia. Sama macam diri dia. Sama macam apa yang dia rasa. Memang betul. Maksudnya mereka mengakui personality tersebut tu adalah sama dengan diri mereka lah bila keluar ujian tu kan. Okay, so ujian reliability test ni dibuat pada tahun 2011 melibatkan 352 sampel. Kita buat 2 kali ujian berselang sebulan. Hanya selepas kali yang kedua tu 3 sampel je yang berubah. Okey, yang lain semua tepat. 349 sampel lagi tepat. Yang berubah tu pun sebab apa? Sebab pelajar ni dia campur jari. Kawan A dia, kawan B dia campur jari. 5 jari dia letaknya test untuk kawan A, kawan B pula sibuk letak lagi kanan pula yang 5 jari tu. Sebab tu berubahkan result dia. Daripada thinking jadi orang sensing, jadi orang intuiting dan sebagainya lah.
Yang lain sama. Kalau first time dia diuji, dia ada orang sensing, extrovert, kali kedua dia pun dia akan diuji sama je, sensing introvert, tak berubah. Maksudnya dia boleh percayai lah, konsisten result dia kan, tak berubah-ubah, kejap thinking, kejap sensing, kejap intuiting, tak. Okay. So reliability dia adalah lebih daripada 95%. Okay. Boleh setakat ni? Ada statistik nak tanya yang berkaitan dengan reliability test, capability test, memang dah dibuat lah oleh pakar-pakar kita di universiti. Alright. Seterusnya ada satu akhbar menyatakan bahawa aktiviti otak ni sama uniknya seperti cap jari kita. Okey, maksudnya bagaimana cap jari ni untuk semua orang, setiap orang tak sama, begitu juga dengan aktiviti otak ni dia unik. Dia ada kompartmen-kompartmen tertentu, ada lapisan-lapisan yang tertentu. Contohnya otak kita senang dibahagikan kepada lima bahagian lah. Otak atas, kita biasa dengar juga kan, otak kanan, otak kiri. Otak kanan ni lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih sastra kan. Otak kiri pula lebih rigid, lebih orang kata lebih ikut peraturan. Otak kiri fakta, logik kan. Sama juga ada kajian-kajian ni kan. So kita akan tengok further lagi lah lepas ni kan. Corak aktiviti berbeza untuk setiap individu. Okay. Okay, tersebut ada juga dalil nakli ataupun dalil-dalil daripada ayat Al-Quran sendiri. Okay, saya bukanlah orang yang arif untuk mentadabur ayat dan sebagainya, tapi saya bacakanlah apa yang kita share, dalil nakli yang berkaitan dengan personality ni lah. Okay. Dalam surah Al-Fusilat, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Allah dah kata dalam diri kita ni, kalau kita lihat banyak sebenarnya tanda-tanda kebesaran yang kita kena cari, kita kena gali kan. Contoh yang paling mudah adalah diri kita lah, Allah jadikan kan. Kita ada mata untuk melihat, kita ada kaki, kita ada tangan. So semua tu kebesaran ni Allah tunjukkan, maksudnya Allah bagi tu free pun untuk kita, betul. Tangan ni untuk untuk memegang, kaki untuk berjalan, jantung berdegup, paru-paru untuk menapis udara dalam oksigen dan keluar oksigen, sedut oksigen dan keluar karbon dioksida dan sebagainya kan. Tapi besarnya Allah Tuhan tu, maha penyayangnya dia bagi kita free, tak ada seposen pun, RM1 pun kita tak bayar semua tu kan. Okay, semua tu ada dalam diri kita sendiri lah untuk orang yang mengkaji. Okay. Seterusnya ada ayat dalam surah Az-Zumar, surah Al-An'am, surah Hud, inna a'malu makanatikum, iaitu berbuatlah sesuai dengan keberadaan terbaik kamu. Profesor Muhammad Hassan Al-Hamsi berkata makanan bermaksud ujung kemampuan terbaik. Maksudnya setiap orang ni Allah jadikan, Tuhan jadikan memang ada keistimewaan diri dia, memang ada kelebihan diri dia. Masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangan kan. Cuma adakah kita ni tahu apa kelebihan kita dan kita tahu untuk mempergunakan kelebihan diri kita, ataupun sampai sekarang kita pun mungkin confused dengan diri kita. Mungkin kita pun ada yang tak kenal diri kita kan. Sebab Sayyidina Ali pernah berkata bahawa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Okay. Macam mana nak kenal Tuhan? Dia kena kenal diri dulu. So kalau tak kenal diri, macam mana nak kenal Tuhan kan? Itulah. Okay. Dan seterusnya, apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali ujung jari jemarinya dengan sempurna. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Okey, kenapa Allah kata kat situ ujung jari jemarinya dengan semula? Menyusun ujung jari jemarinya dengan sempurna. Pastinya kat situ ada rahsia besar. Satu petanda, satu petunjuk, satu macam orang kata kod-kod lah daripada ujung jari ni. Allah jadikan, susun dia menjadi manusia yang melengkap kembali, tulang belulang disusun kan, sebab kita akan dibangkitkan nanti di alam mahsyar pula kan. So dia akan dibangkitkan selepas sangka kala tu, so kita akan dibangkitkan semula. So Allah kata sebenarnya kami menyusun kembali hujung-hujung jari jemarinya dengan sempurna dan kemudian menyusun tulang belulang dan menjadi manusia kembalilah. Okay. So kenapa disebut kat situ hujung jari jemari kan. Okay. Dan seterusnya daripada Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah masuk dalam rumahku dengan wajah ceria. Beliau berkata, wahai Aisyah, tahukah engkau bahawa Mujaziz al-Murji seorang kafir masuk melihat Usamah bin Zaid dan ayahnya Zaid bin Harisah sedang tidur berselimut menutupi kepala keduanya, sedangkan telapak kaki mereka nampak jelas.
Kemudian ia berkata, sesungguhnya tapak kaki ini sebahagiannya daripada sebahagian lain. Sama juga. Sebab apa? Hujung tapak kaki kita ni, hujung jemari tapak kaki kita pun ada kod-kod yang tertentu juga kan. Sama macam jari tangan kita. Jari tangan kita ni sebab apa? Pernah juga dibuat test, letak gunakan hujung jari kaki, sama result dia dengan letak hujung jari tangan. Itu ada kod-kod lah yang Allah jadikan dalam diri kita, tapi kita tak tahu kan. So kita kena sedikit sebanyak ilmu ni kita kena belajar lah kan. Okey, seterusnya. Kenapa Stephen Kenapa Stephen? Dalam banyak-banyak personality test ni, kenapa sebenarnya saya pun berminat dengan Stephen, kemudian saya belajar lebih lanjut lagi bergerak dengan Stephen dan sekarang saya berkongsi dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kenapa Stephen. Okay, dulu sebenarnya saya mencari diri saya, siapa diri saya. Sampaikan saya buat banyak test, di antaranya saya pergi jumpa masa dulu dekat Sungai Buloh kan. So ingat lagi tak kaunselor kita, Puan Faris Sakinah. Saya ada jumpa dia, kita buat test. Saya buat test MBTI masa tu, MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. So masa tu banyak soalan, dekat 200 soalan, 100 lebih dekat 200 soalan saya jawab kan. Kemudian keluarlah satu jawapan ENFP. Masa tu saya extrovert, N intuitive, F feeling, P saya tak ingat, persuasif ke apa. Macam itulah, so adalah. Kemudian saya ada satu lagi ujian DISC, kalau tuan-puan biasa buat psychology test dan sebagainya, DISC, dominance, influence, compliance dan juga steadiness, D dominance, I influence, S steadiness, C compliance. Okay, itu pun saya buat juga ujian tu. Okay, saya nak tahu siapa saya ni yang sebenarnya kan. Kadang-kadang ialah kita berkarakter seperti ini, kadang-kadang kita cuba mengikut karakter orang, kita terpengaruh dengan persekitaran dan sebagainya kan. Okay, kalau tuan-puan pernah dengar juga macam mana karakter ni dipengaruhi oleh jenis darah juga. Jenis darah AB orangnya macam mana, jenis darah A, jenis darah B dan jenis darah O. Ini kajian, bukan kajian Stephen lah. Kalau ikut jenis darah tu adalah mengikut kajian orang Jepun. Tuan-puan boleh Google juga macam mana jenis-jenis darah ni pun ada sedikit semangat mempengaruhi karakter diri kita lah. Okay, so kenapa Stephen? Sebab dia adalah konsep yang simple, tepat dan juga aplikatif. Okay, kenapa dia adalah simple? Okay, sebab apa? Jutaan manusia ni, berjuta-juta manusia ni boleh dibahagikan dengan 5 je personality saja, iaitu 5 tadi. Sensing, thinking, intuiting, feeling dan juga instinct. Dan kemudian 9 personality genetik. Bila kita tambahkan extrovert dan juga introvert di situlah. Ya. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Belum intro lagi Okay. Alright. Okay, kenapa saya kata dia aplikatif? Aplikatif tu maksudnya boleh di-applykan pada semua bidang lah. Okay. Dia multi-angle feel. Okay. Dalam Stephen ni kita ada Stephen parenting. Okay, macam mana dalam kehidupan ibu bapa, macam mana kita nak tackle anak. Sebab kita ada contoh, kita ada 4 anak, 5 anak. Hatta 2 anak pun, seorang ni tak sama karakter dengan seorang lagi. Betul, ada yang karakter senang nak kena pujuk, ada yang satu lagi strong willing, ada yang keras kepala, ada yang pujuk cakap tak makan kan, macam-macam. So macam mana kita sebagai ibu bapa kita nak tackle, orang kata one size not fit all, one size not fit all lah. Satu size tu bukannya nak fit untuk semua kasut. Betul tak? So ada approach dia yang tertentu, yang customize lah untuk seorang. Okay, sama juga profession macam mana kalau dalam sistem profession ni dia lebih kepada kalau macam budak tingkatan 3 kan, pelajar-pelajar tingkatan 3, dia nak masuk bidang mana lah, bidang mana yang dia belajar, contohnya bidang teknik ke, vocational ke, sains tulen ke, sastra ke, agama ke dan sebagainya kan. So di situ kita dah lorongkan ke arah orang yang jenis otak kiri sebenarnya lebih sesuai kerja yang macam mana, otak kanan sebenarnya lebih macam mana kan. Sebab otak kanan ni otak yang kreatif, otak yang inovatif,
otak yang tak suka peraturan, otak yang lebih bebas berfikir, freedom. Mungkin dia tak boleh nak kerja dengan benda-benda yang banyak rules, regulations, peraturan yang rigid. Dia tak boleh ikut SOP dan sebagainya, dia tak boleh kan. So dalam tu kita akan ajar juga kan. Ada dia punya ni lah ilmu yang dalam tu. Okay, seterusnya kita ada Stephen, learning dan juga teaching. Okay, cara mana nak belajar, cara mana nak mengajar. Ni bukan saja kita boleh gunakan untuk anak-anak kita dekat rumah, tapi juga belajar dekat college kan. Kita tengok student ni jenis yang macam mana. Ada student kita nampak dia main-main je dalam kelas kan, tapi sebenarnya dia boleh score. Okay, sebab apa? Mungkin dia ni adalah student jenis kinestetik. Walaupun dia bergerak, walaupun dia macam tak asyik-asyik nak pergi toilet ke ataupun nak kacau kawan dia ke kan. Dia macam tak fokus, tapi sebenarnya dia dapat belajar tu. Ada student yang memang duduk tegak dengar je. Itu student jenis auditory kan. So kita pun ada kat sini juga macam mana cara-cara nak tackle yang student ni. Ada student yang dia kena menulis ataupun dia kena take notes setiap apa yang dia buat. Barulah dia tak ngantuk dan sebagainya kan. Ada sebenarnya banyak jenis cara student. Kita pun boleh tengokkan student kita. Ada student yang boleh mendengar kita selama 2 jam kita mengajar. Ada student tak boleh. 1 jam setengah je dia mengantuk. Dan kemudian berangan kan. Berangan kesana kemari, otak menerawang. Kita boleh nampak kan. So macam mana nak tackle lah dengan cara yang macam mana. Okay, kemudian kita ada Stephen couple. Dalam Stephen couple ni baguslah untuk kita tahu. Kita nak tahu sebenarnya siapa pasangan kita ni. Orangnya karakter apa sebenarnya dia ni kan. Kita tidur sebantal, makan sepinggan dengan dia, duduk satu rumah dengan dia, tapi kita tak kenal dia. Itu yang kebanyakan bila kita tak kenal siapa pasangan kita, siapa isteri kita, siapa suami kita, kita asyik nak argue je. Ataupun kita asyik nak panas je kan sebab kita tak kenal dia. Sebab dia ni orang jenis macam tu rupanya. Tapi bila dah kenal dia secara objektif, kita dah tahu dah dia ni adalah orang thinking ke, orang sensing atau orang editing dan sebagainya. Kita dah faham, kita dah belajar macam mana sikap-sikap orang yang macam ni. So kita boleh terima dia dengan package diri dia. Sama juga kan macam kawan-kawan dekat office ke sebagainya. Kan kalau kita tak kenal dia, kita ada banyak perception. Kita ada banyak judge dengan dia ni orang ni macam mana kan. Tapi sebenarnya bila kita dah tahu dia ni adalah orang yang karakter begini dan sebagainya, kita boleh terima dia dengan package diri dia. Kita akan berlapang dada. Itulah yang terbaiknya kan. So dalam sini business, politik, human resource dan sebagainya, kita lebih menerima orang dengan keadaan diri dia. Kita tak banyaklah kau perkataan ni. Kenapa dia macam tu kan? Kenapa dia perangai macam tu? Ataupun kita macam tak puas hati kan. So benda-benda tu yalah memanglah kalau perangai negatif tu kita ada hak lah, ada right lah untuk kata tak puas hati kan. Tapi untuk benda-benda yang baik tu kita allow kan. Okay. Seterusnya, apa kelebihan Stephen Yang pertama, ujian ni gunakan alat ujian Stephen secara elektronik. Berbanding ujian lain yang menggunakan pen and paper. Kalau kuesioner lain memang kita kena jawab beratus-ratus soalan, berpuluh-puluh soalan. So ni tak payah, letakkan jari dekat finger reader tu dan kemudian dia akan keluar result dia melalui ujian. Dia akan baca daripada titik-titik saraf kita tu dan keluar result dia kat situ. Yang kedua, ujian Stephen ini telah perlu menaiki ujian yang dikaji oleh pakar-pakar independen yang berpengalaman dan berkelayakannya, dan didapati hasil ujiannya didapati valid, sah, valid dan juga reliable. Reliable itu boleh dipercayai. Yang ketiga, ujian ini berkonsepkan paperless. Tak ada soal selidik, satu pun tak ada satu soalan pun yang kena jawab. Dan ujian ini dia boleh buat ke atas kanak-kanak seawal umur 3 tahun. Kalau kita secara logik kan, budak-budak 3, 4, 5 tahun, budak sekolah rendah hatta even sekolah rendah sekalipun, kita nak suruh dia jawab question dia faham pun tidak soalan tu kan. So macam mana kita tahu karakter dia kan. So yang ni kita dapat tahu daripada awal karakter anak tu macam mana. So kita boleh buat apa orang kata prevention. Kita boleh buat intervention untuk anak-anak kita kan, untuk anak-anak didik kita sebagainya lah. Yang keempat, penyimpanan data dia mudah dan disimpan secara elektronik. Kemudian ujiannya mudah dan praktikal. Just letak jari kat situ. Kemudian dia akan rumuskan dan dia akan keluar result dia lebih kurang dalam 15 minit, 10-15 minit macam tu.
Dan ujian ni tidak terkait dengan emosi atau bias. Ini yang saya paling sukalah. Okey, sebelum tu saya nak share lah, saya seorang personality thinking extrovert. Okay, thinking extrovert. Okay, maksudnya bila saya buat ujian-ujian ni, katakan pertama kali saya jawab dengan question ni lah, question yang personality yang lain, waktu tu saya dalam keadaan marah, keadaan kecewa, keadaan yang emosi negatif. Dia keluar result dia lain. Tapi katakan setahun lagi, 3-4 bulan lagi, 6 bulan lagi saya jawab, pada waktu tu saya tengah jawab saya keadaan happy, keadaan positif. So resultnya lain yang keluar sebab dia berkait dengan emosi ataupun berkait dengan perasaan kita lah waktu kita menjawab tu kan. Setuju tak macam tu? Question ni banyak dia ada bias dia lah sebab dia berkait dengan emosi. Betul tak? Ada orang ke ni? Boleh Boleh respon ke? Ada. Ya, Puan Hafizah. Dengar jelas Takut tiba-tiba hilang kan? Jelas Doktor, jelas. Setuju. Okey, terima kasih respon. Okey, seterusnya adalah data ni tepat, tak ada keraguan. Okey, dan ujian ni sebenarnya ujian yang dibuat ni bukanlah ujian yang asing yang tiba-tiba ilmu intuiting, thinking, insting dan semua ni turun daripada langit. Tak sebenarnya kita merujuk kepada sarjana barat iaitu teori Carl Jung, Ned Herman dan juga Paul MacLean. Kalau tuan-puan boleh search, boleh dalam internet nanti type je nama-nama berikut, mereka merupakan sarjana ilmuwan-ilmuwan dalam bidang psikologi, personality manusia. Dan sebenarnya mereka juga ada ilmuwan Islam kita iaitu Imam Al-Ghazali pun ada disebutlah melalui personality ni sendiri. Nanti saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya lah. Okey, sesiapa saja boleh mengambil data atau membuat ujian ini yang ke-10 kerana data diproses secara elektronik lah. Okey, dan ke-11 ujian ini selamat kerana dia tidak berkaitan dengan image cap jari sebab ia bukan melihat kepada kontur-kontur jari kita ni, tapi dia mengenal pasti titik-titik saraf delta dan juga garisan yang menyambungkan titik saraf core ni yang kemudian diubah dalam bentuk rumus dan juga dikenali sebagai formula genetik. Okey, alright. Okey, ini adalah nama-nama sarjana yang barat yang saya sebutkan tadi Okey. Kalau tuan-puan lihat Carl Jung, Ned Herman, so ada istilah dia. Carl Jung mempopularkan istilah sensing, thinking, intuition dan juga feeling. Kalau Ned Herman mempopularkan limbik kiri, neokortex kiri, limbik kanan, neokortex kanan. Dan Paul MacLean mempopularkan istilah otak mamalia, otak insani, otak reptilia. So dalam Stephen kita categorizekan terus. Limbik kiri, otak mamalia adalah merujuk kepada sensing. Okey, neokortex kiri. Okey, neokortex kiri, otak insani kita merujuk kepada thinking. Neokortex kanan, otak insani kita merujuk kepada intuition ataupun intuiting. Dan otak mamalia, limbik kanan kita merujuk kepada feeling. Dan otak reptilia, cerebellum ni kita merujuk kepada insting ataupun otak tengah. So dalam teori Imam Al-Ghazali pun ada disebut permulaan dasar ni kita merefer kepada sensing, permulaan berlubang adalah thinking, pangkal berlubang adalah intuiting, pangkal dasar adalah feeling dan dimah ni adalah insting. Inilah penemuannya Imam Ghazali yang sebenarnya sarjana barat ni mengikut Imam Ghazali. Kenapa saya kata gitu? Kalau Carl Jung dia hidup sekitar 1875 hingga 1961. Okay, Ned Herman pula 1922 hingga 1999. Manakala Paul MacLean adalah 1913 hingga 2007. Manakala Imam Ghazali 1058 hingga 1111 Masihi. Sebenarnya siapa yang ikut siapa? Siapa dulu dan siapa kemudian? Siapa boleh respon tak? Kan rasa macam cakap seorang-seorang kat sini kan. Ada ramai ni, 75 orang. Boleh Doktor. Betul, Imam Ghazali. Sebab dah petang-petang ni kan, takut dia tiba-tiba terus sayup je suara kan. Okey, betul Imam Ghazali sebenarnya mempelopori kemudian dipopularkan oleh sarjana-sarjana sekalian. Okey, terima kasih. Alright. Okey, tuan-puan kalau ni boleh cuba cari kitab ni kalau nak tahu lebih lanjut lagi. Ada Majmu'at Rasail Al-Imam Al-Ghazali ni. Hardcover lebih kurang 500 pages, boleh carilah maklumat di dalam tu. Okey.
Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada phenotype. Okey, phenotype ni apa ya? Phenotype ni 100%. Maksudnya ni maksudnya diri kita. Diri kita ni lahir dari dijadikan daripada genetik 20% dan juga persekitaran 80%. Okey. So genetik 20% ni sebenarnya kita tahu pada petang ni. Genetik kita yang 20% ni. Persekitaran kita dah tahu dah. Persekitaran kita maksudnya daripada kecil kita dilahirkan, didikan ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kawan universiti, kemudian sekitaran kita bergaul dengan kawan-kawan kerja kita, sekerja kita, kita bergaul dengan contohnya hobi kita dan sebagainya, itu membentuk diri kita, itu persekitaran kita. Okey, tuan-puan rasa mana yang boleh kalahkan? Genetik 20% ke persekitaran 80%? Mana yang boleh menang? Mana yang boleh sekarang yang persekitaran kan? Kan betul puan Kalau ikut logiknya yang besarlah, percentage yang besarlah. Kan, tapi sebenarnya contohlah genetik ni benda yang Allah dah turunkan, Tuhan dah bagi kat kita. Contoh darah kita A, B ke O ke kan, kita boleh nak ubah. Contoh yang lain juga adalah macam warna rambut kita. Rambut kita dilahirkan warna hitam. Kita cubalah warnakan dia, letaklah pewarna rambut tu, kan. Kita warnakan dia jadi warna perang ke, jadi warna merah ke, warna sebagainya kan. Tapi nanti lama-lama bila dah sekian waktu dia keluar rambut warna hitam tu kan. Memang dia akan tumbuh balik warna hitam tu lah juga. Okey, sebenarnya kalau kita tak tahu diri kita yang sebenar, siapa diri kita, kita akan terikut persekitaran kita yang 80%. Sebab kita tak tahu 20% genetik kita tu yang kita tak tahu. Okey, sebagai contohnya macam ni lah. Kalau kita nak diibaratkan lah, sejuta Islam ni adalah tak logik. Sebab apa? Saya kata dalam perang Ahzab orang kafir dia punya tentera berapa? Dalam perang Ahzab ni sejarah Islam saya masukkan sedikit lah sejarah Islam. Okey, 1000 orang tentera kafir. Tapi tentera Islam berapa orang? 313. Tetapi apa yang diberitakan, diriwayatkannya adalah siapa yang menang dalam peperangan itu? Islam ke orang kafir? Orang Muslim lah. Orang Islam yang menang walaupun sedikit kan, 313. So maksudnya kat sini kalau ikut logik memanglah orang kafir yang akan menang sebab dia ramai, 1000. Tu logik lah kan. Memang kalah lah orang Islam yang sedikit tu, tentera-tentera Islam yang sedikit tu, 313 je. Tapi nak katanya Allah bagi kemenangan juga kepada tentera Islam. Sama juga macam dalam peristiwa Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel kan. Macam mana cara dia buat strategi, dia dah kepung berbulan-bulan tapi tak menang juga. Dan akhirnya Sultan Muhammad Fatih dapat ilham daripada Allah, naikkan kapal-kapal tu di atas daratan. Dia lalukan kapal-kapal itu di atas daratan dan kemudian dapat menawan Konstantinopel. Dan akhirnya dapat menang juga tentera Islam. Maksudnya kata kalau kita kenal diri siapa, kita akan menang. Okey, sebab apa? Kita akan masing-masing ada cara kita. Kita boleh berjaya dengan cara kita, orang lain dengan cara dia bahagia dengan cara dia, kita bahagia dengan cara kita, dan masing-masing boleh mencapai kepuasan lah dengan apa yang kita dengan cara kita. Sebab itu kalau kita kenal orang, kita faham orang, kita akan tak mudah kecil hati, kita tak mudah nak marah kan dengan orang-orang yang berbeza-beza personalitinya dan karakternya. Okey, dan juga kita nak genetik kita iaitu nature, ni genetik nature kita dan yang mempengaruhi nurture kita. Nurture ni maksudnya persekitaran kita 80% lah. Genetik tu maksudnya apa? Semula jadi dalam diri kita. Nurture tu apa dia? Nurture tu yang kita gilap, yang kita pupuk. So kita nak persekitaran yang kita pupuk ni selari dengan genetik kita. Contoh macam Siti Nurhaliza lah, dia pandai menyanyi kan. Itu sebab nurture ke sebab nature? Agak-agaknya untuk Siti Nurhaliza. Maksud Siti Nurhaliza pula ya petang ni. Dia ada nature, memang dia kebolehan semula jadi ke dia sebab dia berlatih kuat tu dia jadi berjaya macam sekarang sampai sekarang.
Ya betul. Puan Siti Hamizah dia ada dua-dua. Dia ada nature. Suara dia memang dilahirkan dengan suara yang sedap dan kemudian dia dapat orang lain yang kat luar, producer mana-mana pun dapat kenal pasti dan kemudian digilap, dipupuk bakat dia dan akhirnya dia memang high fly dengan tinggi kan, dengan dia boleh terbang jauh. Dia memang sangat berjaya dalam bidang nyanyian kan. Okey, itu contohlah. Okey. Dan juga kita ni bila kita tak kenal genetik diri kita, sampai bila kita nak try and error, sampai bila kita nak cuba-cuba buat tu, cuba-cuba buat ni kan. Contohnya contohlah kita seorang guru lah, kita seorang guru. Tapi at the same time kita pun minat berniaga. Kita cubalah berniaga macam-macam berniaga dan kemudian ni kan. Kemudian kita rasa macam tak jiwa kita pula. Kita try benda lain lagi. Kita try part time lagi contohnya kan. Sebab mungkin masa tu kita tak jumpa diri kita kan. Kita cuba try banyak perkara sampai kita jumpa. Tapi akhirnya benda tu dah, orang kata contoh yang mudah sekali untuk anak kita lah. Kita cuba try dia masukkan kelas tu, kelas ni, try dia masukkan kos tu, kos ni. Tapi bukan jiwa dia. Maknanya kita dah membazir masa, membazir tenaga, membazir duit juga kan. So berbanding dengan kalau kita tahu daripada awal anak kita ni jenis macam mana, mudah kita untuk lorongkan untuk career pathway dia lah untuk masa depan dia kan. Okay, dan juga dalam hidup kita ni sebenarnya kita mengalami 3 jenis perubahan besar. So juga kita sekurang-kurangnya lah kita mengalami 3 perubahan besar. Okay, yang pertama waktu bila? Waktu dilahirkan. Okey, waktu dilahirkan kita ada hanya mak ayah je, mak ayah, adik-beradik kita kan di sekeliling kita. Itu pendidikan pertama yang kita dapat. Okey, yang kedua apabila kita mula keluar daripada rumah. Bila kita mula keluar dari rumah, contohnya kita duduk taska, kita duduk tadika, kemudian seterusnya sekolah rendah, sekolah menengah, okey, kemudian terus ke universiti dan sebagainya. Kita mula dah terpengaruh dengan persekitaran luar daripada rumah kita. Kita mula terikut-ikut. Fasa remaja adalah fasa yang paling krusial lah. Memang kesian lah anak-anak kita. Waktu kita dulu pun macam gitu juga kan. Kita struggle. So kita boleh membantu kurangkan struggle diri dia bila kita beritahu kat dia ni macam mana. Dia kena test dululah diri dia kan. Dia kena test dulu, dia kena buat ujian personality Stephen ni. And then bila kita tahu karakter, kita bagi tahu. Contoh anak kita nama Muhammad lah. So Muhammad ni yang orangnya begini. Sepatutnya Muhammad boleh beginilah, kita lorongkan dia. Kadang-kadang jelah budak pun dia tak kenal diri kita kan. Bukan budak, kita pun kalau kita tak tahu ilmu ni pun kita tak kenal siapa diri kita kan. Okay, secara objektifnya. Alright, okay. Dan kemudian waktu bila mengalami perubahan besar. Yang pertama lahir, yang kedua kita keluar rumah, yang ketiga apabila kita berkahwin. So bila kita berkahwin, kita terpaksa maksudnya orang luar masuk dalam keluarga kita, masuk dalam rumah kita, bersama-sama lah duduk satu rumah, kemudian kita mengenali keluarga sebelah suami kita ataupun sebelah isteri kita. Itu pun menjadi faktor penyumbang kepada kejadian personality atau sikap atau diri kita lah. Okay, contohnya lah. Okay, contoh yang lain juga adalah macam mana gaya, contohnya anak-anak feeling kan. Tapi ibu bapanya thinking. So dibesarkan dengan gaya thinking. So tak mustahil ada juga cara-cara ataupun gaya-gaya orang thinking tu yang anak feeling terpaksa adapt. Macam itulah So perubahan-perubahan tu lah. Yang ni yang saya nak ceritakan dalam pembentukan personality lah. Okay. Dalam pembentukan personality. Okay, sebelum tu. Okay ke? Ada apa soalan tak? Masih baru lagi So kita teruskan ya. Okay, yang di sini adalah sifat dasar ini pembentukan personality ni, yang kanan ni adalah contoh sifat dasar ni adalah di bulatan di dalam ni, di dalam sekali ni. So contohnya di sini adalah contohnya dia adalah sifat dasar dia ataupun personality genetik dia adalah sensing. Kemudian orang terdekat dan keluarga-keluarganya adalah dibesarkan, contohnya ibu bapa dia insting. Okay, so dibesarkan dengan suasana orang insting. Dan akhirnya dia bila keluar daripada rumah, kerjaya dalam bidang universiti, dalam ni dia akan membentuk satu lagi persekitaran ni lebih kepada persekitaran intuiting. Contohnya kerjaya dia melibatkan R&D lah, buat research and development, buat business dan sebagainya. So diterdedah kepada suasana orang-orang intuiting kan.
ada idea dah besar dan sebagainya. Tapi diri dia adalah sensing. So kat sini macam agak split personality kan. Jadi dibesarkan dengan persekitaran yang lain, kemudian kerjaya dia pun, environment kerjaya dia pun membentuk karakter dia jugalah kan. Sebagai contoh, kalau contohnya kerjaya lawyer. So dia dah terbiasa dengan keadaan yang menegakkan hujah, yang berpegang, yang kalau cakap tu memang nak berhujah sebab lawyer kan, menegakkan pendapat dia. Dia banyak buat research, aktiviti dan sebagainya. So macam itulah. Tapi sebaliknya di kanan ni pula, kita nak tunjuk sifat dasar dia, katakan dia orang feeling. Okay, dan keluarga dia, adik-beradik dia, keluarga terdekat pun menyediakan persekitaran suasana feeling. Dan kerjaya dia, contohnya orang feeling ni orang yang suka bercakap, orang yang pandai menjaga hubungan. Kebanyakannya bagus dalam, kalau kerjaya bagus dalam kerjaya motivator, pendidik, guru, pensyarah. So dia pun memilih kerjaya macam tu. So kat sini tak banyak split, tak banyak yang berbeza. Kita tengok warna dia pun blend sama je kan, hijau je. Macam tu lah. So kita nak yang macam tu. Diri kita yang tengah-tengah ni mempengaruhi keseluruhan persekitaran kita ni. So ini akan membentuk sikap kita lah. So kita tak ada macam bolak-balik ataupun keadaan yang split macam ni lah kan. Dia merah, sekitaran dia kuning, kemudian dia punya kerjaya biru. So kalau boleh kita nak keadaan yang beginilah. Okay. Alright. Boleh ke yang ni sampai sini? Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh juga type kat situ kan. So kita boleh baca kat chatting tu. Okay. Boleh saya teruskan Okay. Okay. Ni kita dah masuk lah. Okay, Stephen tadi yang saya sebutkan tadi, kita ada belahan otak. Okay, kalau kita tengok otak ni otak kanan ada juga otak kiri. Sebenarnya otak ni juga ada otak atas. Okay, dan juga otak bawah dan juga otak tengah. Okay, ni pula lapisan. Ini melibatkan 5 tadilah, sensing, thinking, intuiting, feeling dan juga insting tadi. Dan tetapi di kanan ni, di kanan ni kita melibatkan lapisan otak. Okay, lapisan otak luar dan juga lapisan otak dalam. Kalau lebih tebal di luar ni kita namakan dia extrovert. Kalau lebih tebal lapisan di dalam ni kita panggilkan sebagai introvert. Okay. Alright. So belahan otak yang dominan. Kita bukan nak kata macam bahagian tu saja yang digunakan. Tak, kita nak katanya bahagian itu yang dominan, yang paling banyak aktiviti berlaku. Okay, yang paling dominan, yang paling kerap digunakan. Okay. Ni lapisan otak yang dominan. Sama ada lapisan otak luar ataupun lapisan otak di dalam. Alright. Okay. Okay. Seterusnya adalah kita tengok mesin kecerdasan. Selepas ni bila saya sebut MK tu saya refer kepada mesin kecerdasan. Okey, belahan otak dominan mana yang kerap digunakan. Okey, macam di sini kita bermula daripada kiri bawah. Otak kiri bawah kita panggil sebagai limbik kiri. Limbik kiri. Okey. Kemudian limbik kiri ni dalam Stephen kita kategorikan sebagai orang sensing. Orang yang keywords dia adalah memory dan juga rajin. Macam mana orang sensing ni, dia kuat sebenarnya memori dia. Kalau buat hafalan tu, dia kalangan anak-anak Stephen, sebab kita ada juga buat Stephen hafazan dan sebagainya. Anak-anak sensing ni, kalau dia jenis sensing memang dia senang menghafal. Sama juga kita tengok anak-anak kita kan. Anak yang sulung contohnya senang nak menghafal. Anak yang kedua lambat sikit menghafal kan. Mungkin dia orang sensing, anak kedua mungkin bukan sensing kan, intuiting ke feeling dan sebagainya. Okay. Dia cepat menghafal. Yang kedua adalah dia rajin. Rajin sebab apa? Dia adalah juga physical quotient. Physical quotient tu maksudnya otot badan dia ni menyimpan banyak tenaga. Sebab tu juga anak-anak kalau kita tengok kat sekolah tu kan, ada anak-anak yang tak boleh duduk diam. Kaki dia tergedik-gedik belajar. Bukan kat sekolah je, kat college pun sama kan. Ada nak cuit kawan dia, cuit sini sana, tangan dia gerak sini sana, main pensel dan sebagainya kan. Kat jari dia main pensel macam tu kan. Dia tak boleh duduk diam. Itu mungkin adalah dia berkarakter sensing. Sebab dia ada tenaga yang banyak, dia rajin. Dan juga orang sensing ni juga sebenarnya orang yang dia orang yang nak bukti. Kalau buat tu nak tengok SOP. Kalau buat tu kena terperinci, detail. Okay. Dia ada orang jenis macam tu lah kalau sensing. Okay. Sebab apa? Otak limbik kiri dia dan di bawah tu adalah aktif di situ. Okay. Seterusnya adalah orang thinking.
So orang thinking ni keywords dia analisa dan juga pandai. Okey, pandai ni bukan orang thinking saja. Pandai sini sebenarnya semua pandai, tapi pandai di sini ada dia pandai mencedik data. Sebab apa? Orang yang thinking ni dia banyak memikir. Keywords dia adalah berfikir. Thinking berfikir. Dia asyik fikir. Dia nampak benda pun dia nak analisa, dia analisis, dia nak analisa semua kan. So dia nak jawapan. So dia banyak persoalan. Dia banyak argument. So orang thinking ni juga orang thinking sebagai tegas. Suka berdebat. Sebab apa? Dia nak jawapan sebenarnya. Bukan dia nak berdebat sangat, tapi sebenarnya dia nak jawapan. Banyak persoalan yang, sebab dia terlalu banyak fikir, so banyaklah soalan dalam kepala otak dia kan. Okay. So at the same time juga dia nak cari jawapan, so dia terpaksa gali jawapan. Dia cari resource sana, baca sini. Sebab tu dia dikatakan pandai lah. Sebab apa? Dia ada jawapan di setiap apa yang dia hadapi tu. Okay. Ataupun dia akan tanya orang lah untuk dia tanya kan soalan tu. Okay. Dan juga orang thinking ni biasanya keywords dia akan, kalau cakap dengan orang dia cakap cuba kau fikir, cuba fikir yang macam ni. Kenapa tak boleh kita cuba fikir jawapan dia. Ayat perkataan cuba kau fikir, itulah ayat dia kan. Kalau orang sensing dia cuba nak buktikan. Kalau kau kata contoh kan penjual barang ni lah, ada jual barang ni, so dia nak benda tu dia rasa, dia pegang, dia nak ada depan mata dia nak boleh try benda tu. Itu orang sensing kan. Kalau cakap contoh kita jual barang kan, tapi tak ada benda depan mata dia, dia tak percaya lah, cakap kosong lah. Macam tu. Okay. Okay. Seterusnya adalah intuiting. Intuiting ni adalah keywords dia, orangnya adalah kreatif, inovatif. Dia ada deria ke-6, sixth sense, intuition. Keywords dia biasanya orang ni suka cakap cuba kita bayangkan. Bayangkan ni maksudnya dia dah nampak dah. Kalau dia dah, contohnya dia setahun kerja dia homework lah yang cikgu bagi ke dan sebagainya kan, assignment tu kan, dalam kepala dia dah dapat bayangkan apa dia nak buat sekian-sekian. Dalam kepala dia dah jelas dah bayangannya. Sebab apa? Orang otak kanan ni juga adalah orang yang dapat melihat masa hadapan dengan lebih jelas. Manakala orang otak kiri, iaitu otak kiri lah, sebelah kiri atas ataupun kiri bawah ni, orang thinking dan juga sensing adalah orang otak masa lalu dan masa kini. Dia lebih nak flashback masa lalu dan masa sekarang dia buat benda kan. Dia lebih menumpukan kepada dua perkara ni. Untuk kehadapan, untuk membayangkan masa depan tu dia susah sikit. Tapi untuk orang otak kanan, orang otak thinking dan juga otak feeling, dia lebih mudah nak membayangkan masa hadapan. Dia sangat kreatif. Kreatif tu maksudnya think out of the box lah. Kalau ada idea yang mungkin kita rasa macam merepek, mengarut kan. Tapi sebenarnya idea dia idea yang bernas. Cuma orang yang otak kiri ni, logik ni, dia mudah menganggap bahawa tak logik lah kan. Tapi dia sebenarnya benda yang kreatif, inovatif kan. Dia lebih suka benda yang berkonsep. Dia lebih suka freedom. Sesuainya contohnya kalau aktiviti ataupun kerjaya lah untuk orang tuting ni, contoh yang paling bagus adalah buat R&D ataupun businessman, businesswoman kan, masa fleksibel, tidak terikat dengan waktu time kerja 8 hingga 5 petang ke tak. So itu orang tuting lah. Okay, dan seterusnya orang feeling. Okay, otak sebelah limbik sebelah kanan. Okay, so orang ini adalah orang yang intelligent, emotional quotient. Dia punya kecerdasan emosi. Dia mementingkan hubungan silaturahim dengan orang. Dia sangat pandai menjaga hati orang. Dia pandai bercakap, pandai membujuk rayu. Ni orang kata sweet talker lah. Sweet talker. Yang kita tengok kalau orang tu manis mulut je kan, pandai manis mulut, mungkin dia orang feeling. Pandai berkata-kata, pandai menyusun perkataan. Okay. Yang sesuai je dekat orang feeling ni adalah dia buat sales. Kadang-kadang bukannya contohlah kalau orang feeling buat sales kan, dia pergi jumpa dengan makcik ke pakcik dan sebagainya ni. Contoh dia jumpa dengan makcik ni kan, dia tanya dulu apa khabar makcik, apa khabar anak-anak makcik, yang sakit tu macam mana, dah sihat ke belum dan sebagainya. Dah borak-borak baru dia cakap, saya sebenarnya ada bawa barang ni. Makcik tengoklah, kalau saya bukan nak jual sangat pun, tapi kalau cik rasa suka ke nak beli, bolehlah sebab saya ada bawa barang ni. Macam tu lah. Kalau tak beli pun tak apa. Dia main dengan emosi kan. So agak-agak orang tu rasa bersalah tak kan. Dah lepas ambil hati orang tu, borak-borak mesra-mesra dengan orang tu, akhirnya orang tu
pun belilah kan. Sebab orang tu dah beli, yang kata apa, beli jiwa dia, betul tak? Beli jiwa dia dulu. Macam itulah gaya orang feeling kan. Tapi buat sales, marketing memang bagus. Dan dia adalah seorang orang feeling ni adalah seorang pemimpin lah. Sebab apa? Pemimpin ni biasanya dia adalah dia lain tau, pemimpin, leader dengan manager. Manage ni dia membuat, mendelegate kan, tugasnya mendelegate kerja, memastikan kerja siap dibuat. Tapi leader ni dia lebih kepada hubungan dengan manusia, macam mana dia dapat menjiwai, membeli perasaan hati orang tu. Itu sesuai lah untuk jadi pemimpin kan. Okey, dan seterusnya adalah otak tengah. Okey. Dah 3.50 ya. Okey, otak tengah kita boleh cepat sikit Dia adalah otak naluri ataupun otak tengah ni adalah otak yang serba boleh. Sebab apa? Dia adalah di tengah, ataupun otak cerebellum tadi kan, dia dia biasanya dia akan cepat respon. Orang insting ni ada 7 sense, ada naluri, gerak hati. Biasanya orang insting ni kalau dia cakap, contohnya lah kan, kata kita tak payahlah keluar 3 petang, kita keluar pukul 5 petang. Sebab tak sedar hati lah contoh kan. Memang boleh diikut. Sebab apa? Dia ada naluri dia yang boleh, yang dia boleh rasa kan. Contohnya tiba-tiba, contohnya kalau kita keluar pukul 3 petang, rupanya kat depan rumah kita ke depan tu ada aksiden ke sebagainya kan. Dia macam boleh dapat rasa. Itulah kelebihan orang insting lah, dia serba boleh. Okay, serba boleh. Okay, so ada soalan tadi boleh tengok di sini. Sekejap macam mana tengok cik? Sekejap Sebab tadi saya dah nampak Puan Siti Hamizah ada tanya soalan. Boleh ke kalau kita atau anak-anak kita dominan pada satu perkara, contoh dia dominan sensing tapi dia nak jadi orang thinking atau dia nak semua kecerdasan tu. Kita boleh train ke diri kita atau anak kita jadi macam tu. Ke tak perlu mendominan semua kecerdasan? Ini soalan yang baik. Terima kasih Puan. Okey. Sebenarnya seperti yang saya katakan sebelum ni lah, kita bukan nak jadi Superman, kita hebat semua perkara, tak boleh. Sebab tu Allah ni maha adil, dia jadikan kita ada satu kelebihan yang kita ada dan orang lain, dan juga kelemahan yang kita ada, dan orang lain top up kelemahan kita. Kelebihan yang kita ada, kita top up kelemahan orang lain. Itu sebenarnya tapi kalau contohnya Puan Hamizah kata boleh tak dia dominant sensing tapi nak jadi orang thinking. Dia bermaksud kat situ apa? Dia cuba meniru orang lain. Dia cuba meniru personality orang lain. Dia lama-lama sebenarnya dia akan penat. Sebab apa? Sebab dia tak jadi diri dia. Dia cuba meniru karakter orang lain. Dia tak jadi diri dia. Dia cuba berlakon. Sampai bila dia nak berlakon? Betul tak? Sampai bila dia nak jadi karakter orang lain. Yang paling mudah sekali saya ceritakan, saya nak buat cerita tentang Chef Wan lah. Kita boleh ambil iktibar daripada cerita Chef Wan kan. Dulu dia sebenarnya ayah dia hantar dia pergi overseas belajar accountant. So dia pun belajar sampai dia dapat sijil accountant tu, dia bagi ke ayah dia. Ayah nak saja je accountant, saya dah dapat sijil accountant, ayah ambil. Dan dia terus buat sijil culinary lah, masakan. Sebab apa? Dia tak minat bidang accountant, dia tak minat belajar kira-kira, dia minat buat masakan, dia minat bidang inovasi dalam bidang masakan. Dan akhirnya dia dia berjaya dan dia pakar dalam bidang masakan. Sebab apa? Dia minat. Sebab tu kita pun sebagai ibu bapa, kita tak boleh paksa anak kita nak bidang-bidang apa. Kita takut nanti jadi macam kisah Chef Wan lah. Dia dipaksa belajar benda yang tak minat, dia boleh dapat benda tu, dia penat tapi dia membazir waktu, membazir duit, membazir masa lah kan. Dan dia pergi berlainan bidang. Okay. Kita tak perlu mendominan semua macam kecerdasan. Betul, kita tak perlu. Kita fokus satu dan kita fokus satu yang kita hebat. Okey, satu perkara. Boleh Puan Hamizah? Okey, sama-sama. Okey, seterusnya. Masa tak boleh slide ni, tak next pun. Sekejap Okey. Okey, ini tadi kita sambungan tadilah. Okey, sensing intelligence, kecerdasan indrawi ataupun panca indera lah yang tadi. Kita ada orang sensing ni lebih praktik, konkret.
sesuai jangkauan panca inderanya. Kalau dia nak pegang benda tu, kalau dia nak belajar benda tu, dia nak pegang dengan tangan dia nak rasa dengan dia punya contoh ni merasa dengan lidah, hidung dengan hidung, melihat dengan mata. 5 panca indera kita manusia kan. Sentuhan, melihat, mendengar, hidung dan juga merasa dengan lidah. So dia nak kena fulfill. Itulah sensing intelligence. Kalau thinking intelligence pula, kecerdasan dia kecerdasan berfikir. Saya rasa berfikir kepada logik, orang yang adil, objektif dan efektif lah. Nanti pakai intuition ni pula dia ada sixth sense tadi. Dia fikir jangka masa panjang, optimistik, terkonsep. Okay. Dia suka benda-benda yang besar-besar, idea yang besar-besar, idea yang bombastik. Tapi tidak bagi orang sensing. Orang sensing suka benda yang detail, terperinci, ikut SOP. Okay. Untuk orang feeling pula, kecerdasan perasaan tadi, feeling intelligent. Dia orang yang sangat bertimbang rasa, bijak, dan saya kata tadi dia orang yang pandai memimpin, pandai memimpin manusia lah. Okey. Seterusnya orang insting lah, intelligent, kecerdasan indera ketujuh. Orang yang spontan, pragmatic, iaitu boleh membuat conclusion dengan baik. Orangnya rela berkorban. Orang-orang sebaik-baik orang sebenarnya orang insting lah. Sebab apa? Dia orang yang rela membakar seperti lilin lah, membakar dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Sebab itu kalau kita buat test pun, orang insting ni adalah orang yang paling rare kita jumpa. Dalam katakan dalam 20 ke ada satu, macam tu. Memang rare. Okay. So dalam insting, Stephen ni juga kita ada teori circulation. Okay, teori circulation. Di mana orang insting akan menyokong orang intuiting menyokong orang feeling menyokong orang sensing, dan sensing akan menyokong orang thinking. Itu adalah teori penyokong lah. Dan juga kita ada teori menakluk. Di mana orang sensing menakluk orang insting menakluk orang feeling menakluk orang thinking, dan orang thinking menakluk orang intuiting, dan orang intuiting menakluk orang sensing. Okey, kenapa tu? Kenapa tu sebenarnya tak sempatlah kita kupaskan. Ni pun kita ada puan moderator, puan Fatah, kita ada ni sekarang pun pukul 3.56 kan. Ada berapa minit? Okey. Kita mungkin akan kalau yang berminat ada advance class dia nanti kan. Di mana bila kita tahu teori menakluk dan menyokong ni, dia sangat bagus lah untuk dalam keluarga. Kita boleh tahu. Contohnya kita selalu kalah dengan anak kita kan. Kita tak rela pun anak kita memanipulasi kita contohnya kan. Tapi dia sangat pandai. Contohnya orang feeling menakluk orang thinking kan. Sebab anak saya memang orang feeling. So saya orang thinking. So anak saya ni selalu menggunakan kata-kata dia yang manis, bujuk rayu je. Daripada barang saya tak nak beli kat dia, akhirnya saya terpaksa juga beli. Contoh macam tu lah. Tapi yang bagusnya bila kita dah tahu tu, kita boleh buat precaution. Kita boleh buat syarat-syarat tertentu semua kan. Ada juga kan ibu bapa yang kita rasa kita mudah je nak kontrol anak kita ni. Anak kita mendengar kata je, mungkin dia sensing. Kalau contoh kita thinking kan, mungkin dia sensing sebab sensing menyokong thinking. So macam gitu juga dalam organisasi, dalam bos kita. Contoh kita jadi bos kan, jadi bos. Ada anak buah yang mudah je nak ikut. Kita boleh suruh buat kerja ni, dia buat. Tapi ada anak buah ni yang macam selalu nak rebel, selalu nak dengar lawan cakap kita kan. Kenapa? Mungkin personality yang menakluk kita. Ataupun personality yang tidak menyokong kita lah. Ini adalah gambaran di mana anak-anak hyperaktif dan juga ibu bapa di Hospital Permai Johor Bahru. Kita boleh tengok ni macam anak-anak ni mungkin umur dia 5-6 tahun je kan, tapi boleh buat test ni. Anak-anak hyperaktif tak tidur diam kan, kita juga nak tengok test dia kan. Kemudian kita ada juga buat perkongsian ilmu bersama bahagian psikometrik Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang ni sebenarnya bahagian psikometrik ni pun berminatlah dengan ilmu Stephen ni. Sebab apa? Kalau kat sekolah biasanya budak-budak tingkatan 3 ni nak masuk tingkatan 4 kena buat questionnaire kan. Kemudian kaunselor sekolah akan bila dah jawab questionnaire tu, kaunselor sekolah akan bagi tahu ini susah ambil kelas sains ke, kelas vocational ke, kelas teknikal ke, ataupun kelas aliran sastra dan sebagainya lah. Tapi budak kena jawab questionnaire, dan jawab questionnaire biasanya tak konsisten jawapan dia kan, kejap berubah. Tengok mood budak tu lah. Kalau budak tu rasa nak jawab main-main, dia jawab main. Kalau dia rasa nak jawab betul-betul, dia jawab betul. Nak jawab tipu-tipu pun dia boleh jawab tipu-tipu. Itulah kelemahan kalau guna questionnaire kan. Okay, berbanding kan kita letak je jari kita, keluar je, terus dapat result. Senang, tak payah. Tak sampai 10 minit, 15 minit kan. Kalau jawab questionnaire mungkin makan masa setengah jam dan sebagainya.
Okey, ini perkongsian ilmu Stifin bersama Ketua Sektor Akademik di bahagian Pendidikan Islam JAIS. Ini Presiden sendirilah Dr. Bahanuddin. Okey. Dan kemudian ada seminar psikologi dan MOA signing antara Stifin dengan Malaysia dengan UMS. Didapati Universiti Malaysia Sabah sendiri ada satu bahagian di universiti tersebut yang disediakan untuk pelajar-pelajar dia untuk buat test tu lah, dan juga diterangkan personality dia melalui test tersebut lah. Universiti Malaysia Sabah dah buat lah, dah buat signing MOU dengan Stifin sendiri. Okay. Okay, dan kita ada juga buat training dengan PDRM di kalangan polis ni. Mungkin bos-bos polis ni susah nak tahulah cara terbaik nak handle staff-staff dia kan. Kan kerja polis banyak stres kan. Okay. Ni staff training dengan Perkeso. Kemudian kita pun ada terapkan ilmu Stifin ni juga dengan tahfiz Darul Quran dekat Negeri Sembilan. Okey, macam mana lahir hufaz dalam tempoh terpantas. Dalam 7-8 bulan ke macam tu, alhamdulillah dah hafal 30 juzuk. Okey. Alright. Ini berikutlah di mana ni cara hafazan mengikut kaedah Stifin. Okey. Dia ada kaedah-kaedah dia. Orang thinking lain cara dia, orang intuiting lain cara dia, orang feeling pula dia lebih mendengar, kena banyak ulang-ulang dengar audio kan. Baru dia. Itu kita boleh belajarlah melalui Stifin hafazan. Okey. Okey, ni anak-anak di Stifin Darul Ulum di Negeri Sembilan lah, convocation ya. Okey. Itu yang kita nampak ada yang menghafal dalam masa 7 bulan, 8 bulan, ada yang setahun. Biasanya hafazan Al-Quran ni makan 2-3 tahun kan. Tapi dengan kaedah Stifin, dengan kaedah dia macam mana cara belajar, cara hafazan yang sesuai dengan diri dia, mengikut karakter diri dia, dia berjaya menghafaz dengan lebih singkat lah masanya. Okay. Okay, so nanti akan keluar result macam ni lah, FI ke, FE ke, macam tu. Okay, ni adalah program yang khas lah dengan ilmu Stifin. Kita ada Stifin Memory Resource, kita ada Stifin Profession, Stifin Teaching, Learning, Parenting, Stifin Couple, Stifin Business. Okay, dan juga kita ada buat coaching lah ataupun kumpulan kecil ataupun personal coaching. Boleh hubungi lah nombor yang tertera. Nombor tu nombor saya lah kan. Dan juga kalau nak kos-kos yang lanjut lagi pun saya boleh lorongkan lah kepada konsultan tersebut. Okey, dah minta maaf ya Puan Fatihah, rasanya setakat tu saja dah terlebih, dah 42 minit dah. Okey. Terima kasih tu. Saya rasa tak sempat. So terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rashikin atas ceramah yang menarik. Semoga ilmu ini dapat kita memahami keadaan Stifin yang diterangkan tadi. Okey, sebelum tu maklumat untuk peserta ya. Ada lagi ingatkan isikan borang link kehadiran yang telah diletakkan di chat. Ya, betul. Ingat, saya masih di sini, saya nak beri maklumat kepada kehadiran, boleh isi kehadiran, link telah diberikan dan boleh saksikan rakaman semua sesi CPE di YouTube channel CPE. Oh, okey, ada YouTube channel. CPE ILKKM Sungai Buloh dan kita akan ada setiap Rabu CPE. So ingat Rabu, ingat CPE. Doktor, ada lagi Doktor? Okey, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk berkongsi ilmu dengan saya, dan minta maaf sekiranya ada penyampaian saya ada yang kurang ada kurang dan sebagainya lah. Saya minta maaf ya. Terima kasih di atas semua, di atas perkongsian. Ya, sama-sama. Jumpa lagi ya insya-Allah. Okey, Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, Assalamualaikum. Kita ini berakhir dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami apa tadi? Wow, tadinya